Rumah teres digunakan sebagai rumah pelacuran. Ruang tamu rumah dijadikan tempat pelanggan menunggu giliran. Adakah lokasi maksiat mereka akan terus kekal? Laporannya dalam siaran 999 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, jalan raya dijadikan lokasi menguji kenderaan dan gara-gara hayal daun ketum, dua remaja cuba meloloskan diri daripada sekatan polis dan tidak kurang juga ada pemandu mabuk yang cuba merempuh sekatan trafik di Jalan Sungai Layar, Kedah. Ikuti trafik yang dilancarkan oleh IPD Kuala Muda. Degil dan tidak mahu mematuhi undang-undang lalu lintas, penunggang motosikal cuba membolos sekatan polis di Jalan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah, akhirnya membawa padah. Gara-gara tidak memiliki lesen memandu, menjadi penyebab dua remaja berusia 21 tahun ini mengelak dari sekatan pihak berkuasa walaupun tindakan itu membahayakan keselamatan diri. Kejadian berlaku ketika sekatan jalan raya dijalankan unit trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda di 3 lokasi panas yang menjadi litar haram bagi mat rempit setiap malam minggu. Operasi ini diperkukuh bagi membendung gejala rempit sekitar bandar Sungai Petani, Kedah. Yang biasa kita tahu pun hari Minggu lah biasa kan, sini cuti Jumaat satu kan. Biasa malam Minggu, malam Jumaat mesti dah ramai lah. Dalam seminggu tu mesti ada lah. Dia macam hobi lah, saja lumba. Tak ada tujuan pun. Test power lah, masing-masing nak tunjuk kekuatan motor masing-masing punya grup lah. Menjadikan jalan raya sebagai tempat menguji kenderaan, tindakan golongan mat rempit boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kalau hari ada blok, dia akan bertukar tempat kan. Tengoklah kalau ada polis, dia pergi tempat yang tak ada polis. Macam tu lah, dia cari tempat yang selamat. Licik mengambil kesempatan, tindakan mat rempit berjaya dipatahkan 20 anggota polis yang dipertugaskan dalam operasi sama. Sekatan lalu lintas yang bermula seawal jam 11 malam itu bagaimanapun dikejutkan dengan tindakan sebuah kenderaan dipandu laju sebelum merempuh sekatan trafik. Curiga dengan pemandu kenderaan ini, dia yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol turut ditahan. Kita adakan sekatan jalan raya pemeriksaan. Jadi penunggang-penunggang motosikal ni apabila tengok anggota trafik berada di atas jalan, sekurang-kurangnya memberi kesedaran kepada mereka bahawa menunggang motosikal secara yang tidak mengikut peraturan jalan raya amat membahayakan kepada mereka. 210 kenderaan diperiksa dan 43 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. 16 buah motosikal turut disita dalam sekatan sama. Ada pekerja asing yang mendakwa dokumen pengenalan diri mereka tidak dikembalikan sewaktu membuat permohonan permit kerja. Individu yang sepatutnya menguruskan proses membuat permit hilang setelah menerima wang pendahuluan. Adakah mereka benar-benar ditipu atau sekadar tipu muslihat untuk meraih simpati pihak imigresen? Perinciannya dalam laporan ini. Apa ni untuk permit? Permit apa? Ini kedai. Pasport kamu pegang ke dia pegang? Dia pegang. 4 bulan dia pegang pasport kamu. Duit saya sudah kasih 1,000, habis itu dia nombor dia enggak aktif lagi lah. Kawan lah kasih nomor telepon. Saya tanya, you boleh sambung saya punya permit kah? Pasal saya punya majikan pun kedainya udah tutup. Boleh tidak? Habis itu berapa kena duit?
dalam 2.000 lebih lah. Habis cuma saya bayar. Kalau boleh cash lah kan. Cash tak boleh lah saya cakap kan. Saya kasih duit 1.000, nanti kalau siap saya kasih cash. Ada dalam beberapa hari itu dia ada aktif lah nomor kan, itu dalam 2 bulan lepas nomor udah nggak aktif. Itu dakwaan seorang lelaki warga asing yang ditahan dalam satu operasi imigresen Putrajaya Khamis lalu. Pekerja kedai makan berusia 32 tahun ini mengakui menggunakan khidmat ejen warga asing bagi membuat permohonan permit kerjanya. Saya belum bayar tapi dia kata kalau siap baru bayar. Tapi itu pasport saya semua bawa kat sana. Bila yang buatnya? Permit saya kan sama ini kan mulai mau sambung. Masa itu kan satu tahun dah habis dah. Ini dekat ini bulan 2 ini habis. Jadi saya sambungkan lah. Kena sambung dia 1.150 saja. Sebab saya bagi pasport saya lah dengan dia semua. Sudah berapa lama kan bagi? Sudah 1 bulan. Dia berjanjikan berapa lama? Dia bilang kalau saya antar, dia bilang. Ada call ya? Ada call sebab saya melalui kawan saya selalu call dia. Hilang selepas menerima wang pendahuluan, individu malang ini turut kehilangan kesemua dokumen pengenalan diri. Dia antara 10 pekerja warga asing yang diperiksa dalam satu serbuan di sebuah restoran di Bangi, Selangor. Wanita warga asing yang telah bekerja hampir 2 tahun di negara ini turut mendakwa dokumennya diserahkan kepada ejen. Menurut pegawai imigresen, ejen perlu memulangkan wang pendahuluan seandainya gagal mendapatkan kelulusan bagi proses membuat permit kerja. Daripada tangkapan yang kita buat ni, ada yang mendakwakan mereka telah membayar sebahagian wang untuk mendapatkan permit kerja, tetapi mereka telah ditipu. Jadi saya menasihati kepada majikan-majikan supaya lebih berhati-hati dengan ejen-ejen, siasat terlebih dahulu dan membuat pengesahan di Jabatan Imigresen. Padah ditipu ejen, akibatnya mangsa kehilangan dokumen penting selain wang ringgit. Serbuan sama turut menahan 5 lelaki dan 3 wanita warga asing berusia antara 25 hingga 35 tahun kerana gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri yang sah dan tinggal lebih masa. Kesemua mereka dibawa ke depo tahanan sementara untuk tindakan lanjut. Dekat sini ada masa saya pergi. Promosinya tak ubah seperti servis kenderaan. Cap 10 kali percuma untuk 1 kali. Tetapi kenapa servis perkhidmatannya di rumah persendirian? 999 membongkar aktiviti di sebuah rumah teres dipercayai dijadikan tempat maksiat di Negeri Sembilan. Rumah urut premis rutin serbuan penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Sepanjang 2013, lebih 20 seorang maksiat diserbu Jabatan Agama Islam. Namun modus operandi kegiatan ini dipercayai mula bertukar. Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan telah menerima satu aduan mengenai aktiviti maksiat dipercayai dijalankan di sebuah rumah teres 2 tingkat dan dipercayai juga aktiviti mereka berlangsung seawal jam 3 petang. Rumah ini dipercayai menyediakan tukang urut warga asing. Kedudukan premis yang agak tersorok dikatakan tidak menjejaskan pendapatan kerana sasaran utama adalah pelanggan tetap. Hasil tinjauan, sebuah kereta sedang menuju ke rumah terbabit sambil diikuti individu bermotosikal. Jabatan kami sama kita. Bang dulu, Bang. Duduk. Technical team masuk, technical team. Technical team masuk. Jika pandangan dari luar, rumah teres 2 tingkat ni tak ubah seperti macam rumah biasa. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dekat lagi,
Setiap pintu dipasang satu pintu jeriji yang lengkap dengan mangga yang dipasang kemas. Pungut ni. Apa tujuan abang sini? Masuk ni bang. Tak, dia biar di situ. Jangan bermaju bang. Biar. Letak. Abang letak. Bagi je sama. Risikan sebelum ini mendapati setiap wanita dipilih mengikut nombor yang dilekatkan pada baju masing-masing. Ini adalah bilik yang digunakan oleh pekerja-pekerja wanita warga asing di sini sambil menunggu pelanggan di bahagian ini. Dan kalau anda dapat saksikan, ini adalah tirai. Tirai di mana hanya dengan satu tepukan sahaja pelanggan akan masuk ke bahagian ini. Seterusnya, wanita yang dipilih akan dibawa ke bilik di tingkat atas. Okey, di belakang saya adalah kaunter pendaftaran di mana pelanggan-pelanggan semua yang datang ke sini boleh mendaftarkan diri di bahagian bawah. Dan di bahagian atas, hasil risikan sebelum ini ada 4 buah bilik di mana bilik-bilik ini digunakan oleh mereka untuk menjalankan aktiviti maksiat. Turut disediakan di setiap bilik kondom, tuala, tilam serta pakaian dalam. Rata-rata wanita warga asing yang ditahan ditemui dalam keadaan separuh bogel. Promosi perkhidmatan seks secara percuma turut digunakan untuk menarik pelanggan. Setiap pelanggan yang datang ke premis ni akan diberikan satu kad seperti ini, motor service center. Sebenarnya bukan motor service center pun. Sebenarnya adalah setiap kali langganan yang dibuat, mereka akan diberikan satu cop, dan di mana jika ada 10 cop, bermakna mereka akan diberi satu lagi perkhidmatan secara percuma, dan kad ini perlu dicop dalam tempoh 2 bulan untuk mendapatkan servis tambahan. Sewaktu serbuan, 6 wanita warga asing ditahan dipercayai menawarkan 2 jenis perkhidmatan. Nighty for massage. Penjaga premis yang ditahan pula mendakwa dia baru 4 hari bekerja di sini. Jadi you apa bikin sini? 4 hari saja lah, macam dulu lah. Tengok CCTV macam lah. Oh, tengok CCTV. Jadi CCTV ada berapa? Satu saja mah. Ada satu saja. Dekat table sini. Untuk apa ya CCTV? Saya sampai sekarang tak faham. Lelaki berusia 47 tahun dipercayai pelanggan rumah urut ini antara 3 pengunjung yang ditahan. Kenapa kamu pilih tempat ni? Murah? Saya tak tahu. Pasal dekat sini, dekat sini ada masa saya pergi lah. Saya pun daripada Johor. Mereka ditahan mengikut Seksyen 61/1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 2003 kerana percubaan melakukan persetubuhan haram. Hazin Hussein, 999. Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memerintahkan waran komitel dikeluarkan terhadap tertuduh seorang penjual BC dicetak rompak Lee Sun Chong 27 tahun supaya hukuman penjara 2 tahun dapat dilaksanakan kerana tertuduh gagal membayar denda sebanyak RM304,000 dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Nik Siti Nurazlini Nik Muhammad Faiz, tertuduh yang gagal hadir ke mahkamah disiasat mengikut Seksyen 41/1/B Akta Hak Cipta kerana menawarkan untuk menjual salinan langganan filem dalam format DVD. Pada tahun 2006, tertuduh ditahan kerana menawar 152 keping BC dicetak rompak di kaunter sebuah pusat membeli belah di Petaling Jaya, Selangor. Hakim Dato' Abdul Halim Aman memerintahkan hukuman berkuat kuasa semalam. Hazin Hussein, 999. Mahkamah Session Kota Kinabalu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 2 sebatan ke atas seorang pengurus restoran selepas didapati bersalah merogol seorang gadis bawah umur. Hukuman dijatuhkan oleh Hakim Ummu Kalsum Abdul Samad.
Tertuduh diletakkan di bawah pengawasan polis selama setahun selepas menjalani hukuman penjara. Dia sepatutnya dijatuhkan hukuman pada 27 Januari lalu namun gagal hadir ke mahkamah lalu memaksa mahkamah mengeluarkan waran tangkap ke atasnya. Pengurus restoran itu dituduh merogol pelajar perempuan berumur 12 tahun sekitar 9 pagi hingga 10 pagi di dalam sebuah kereta di Inanam pada 18 Februari tahun lalu. Dipercaya akibat murung, seorang bapa sanggup mengelar anaknya sendiri. Tragedi pembunuhan di Bandar Baru Bangi itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Seorang kanak-kanak 7 tahun maut dipercayai dikelar bapanya dalam satu kejadian amuk di Seksyen 4 Bandar Baru Bangi 30 Januari lalu. Manakala dua lagi anaknya cedera di tengkuk dan seorang putus jari tangan. Ketika kejadian, ketiga-tiga mangsa berada di rumah mereka sementara isteri suspek keluar bekerja. Khamis lalu, suspek ditemui polis dalam keadaan murung, basah dan cedera di kepala. Polis akan menyiasat sama ada suspek terlibat dalam kegiatan ajaran sesat. Susulan kejadian lebih 10 patung lilin musnah dibakar oleh 3 lelaki di ICT Shah Alam Rabu lalu, polis tidak menolak ia kemungkinan perbuatan sabotaj. Rakaman kamera tertutup telah diserahkan kepada pihak polis untuk disiasat. Sehingga kini siasatan kita masih lagi belum dapat mengenal pasti suspek kerana imej yang diberikan oleh pihak pengurusan dalam CCTV itu jelas dan kita telah hantarlah ke lab forensik dan satu lagi siasatan kita juga kita masih lagi menunggu laporan daripada pihak bomba. Dalam masa yang sama kita bersama dengan pihak pengurusan ICT dan ini dapat membantu siasatan kita lah. Ketiga-tiga suspek dikatakan masuk ke dalam premis melalui pintu hadapan kira-kira jam 3 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kerja-kerja baik pulih akan dilakukan secepat mungkin. Kes disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana khianat menggunakan api. Seorang lelaki warga asing ditemui mati dipercayai dipukul dengan batang besi dalam satu pergaduhan di sebuah rumah kongsi membabitkan sekumpulan warga asing. 3 orang dilaporkan cedera parah. Beberapa batang besi dan botol arak turut ditemui polis. Siasatan awal mendapati punca pergaduhan disebabkan mabuk. Seorang wanita hamil 7 bulan antara 10 orang yang ditahan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah sempena cuti Tahun Baru Cina. Turut ditahan 8 wanita dan seorang maknya dibawa ke pejabat agama untuk soal siasat. Beberapa buah hotel di sekitar Bandaraya Alusta turut diserbu dan 4 pasangan ditahan kerana berhalwat selain berjaya menahan 6 maknya. Ingat, jenayah membawa padah. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai jenayah, salurkan melalui Facebook kami seperti yang tertera. Saya Hadun Hussein mewakili tim penerbitan 999. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi minggu depan.